Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Allahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Sadaqallahul azim. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi pernah menyebut satu cerita melalui satu hadis sahih. Kisah berkenaan dengan seorang laki-laki Ansar yang dia tersilap mencium satu perempuan yang bukan mahram. Dia ni sahabat dan dia telah melakukan satu dosa, mencium wanita. Cerita ni bukan palsu kerana ada hadis sahih yang menceritakannya. Bagaimana Imam Nawawi sebut dalam kitab Riyadhus Salihin daripada hadis Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, anna rajulan asaba min imra'atin qublah. Ada seorang laki-laki yang sengaja mencium seorang wanita yang bukan isterinya dan bukan mahramnya. Bila dia melakukan kesalahan tersebut, dia pun pergi cari Nabi SAW. Bila dia jumpa dengan baginda SAW dan menceritakan kesilapannya, disebut, aku cium perempuan wahai Rasulullah, macam mana? Nabi tidak mengamuk, Nabi tidak mengeluarkan kata-kata kesat pada dia, Nabi tidak menunjukkan reaksi marah. Nabi cuma terdiam. Nabi diam dalam satu tempoh masa. Nabi diam, Nabi tak kata apa. Bahkan ada satu riwayat cerita pasal Omar sebut. Omar kata dia ni dah Tuhan, dah Allah Ta'ala tutup kesilapan dia. Dia pergi cerita buat apa pun tak tahu. Patutnya dia tak payah cerita lah pasal dia dah tersilap. Tapi sebab dia tak puas hati, takut apa ke aku ni, Nabi dok ada, biar aku cerita ke Nabi. Bila berlaku demikian pada dia, dia cerita ke Nabi, Nabi terdiam, Nabi tak kata apa dalam satu tempoh. Sampailah Allah turunkan surah Hud ayat 114. Rupanya sebab laki-laki ni turunlah ayat 114 surah Hud. Allah pun turunkan ayat aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Dirikanlah solat siang hari dan malam hari. Allah tak sebut waktu apa, tapi ulama telah mengulaskan ayat ini adalah 3 waktu di waktu siang dan 2 waktu di waktu siang dan 3 waktu di waktu malam. Subuh, Maghrib dengan Isyak di waktu malam, Zuhur dengan Asar di waktu siang, ataupun
Begitulah maknanya 5 waktu yang disuruh untuk umat Islam mendirikan solat. Allah Ta'ala kata aqimis solat, dirikanlah solat. Ceritanya Allah Ta'ala bagi solusi ke Nabi untuk sampai pada lelaki-lelaki Ansar tadi. Dirikanlah solat 5 waktu cukup. Innal hasanati yudhhibna sayyi'at, kerana kebaikan bila sekerap dibuat, selalu dilaksanakan, dia akan menghapuskan kejahatan. Ramai orang kata kita mana boleh buat jahat buat baik sekaligus. Kalau kita buat jahat, kita buat baik, dua-dua Allah Ta'ala tak kira. Hak jahat tu Allah Ta'ala akan kira dosa, hak baik tu tak ada manfaat. Tapi dalam ayat ni Allah ajak dah, kalau kita tahu kita jenis ada jahat, perbanyakkan buat baik. Kalau kita jenis orang yang ada lagi silap, terus buat benda baik bagi banyak. Islam ajak benda lain, tapi kebanyakan orang ajak benda lain. Ajak supaya mana boleh macam tu. Kalau nak buat jahat, Allah Ta'ala tak terima walaupun kita buat benda baik. Sebenarnya pengajaran tu salah. Pengajaran sebenarnya adalah, kalau dah kita jenis buat benda jahat, perbanyakkan buat benda baik. Semoga baik itu melazimi kita hingga kita dah tak teringin nak buat benda jahat. Ini kalau dalam bahasa orang putih dipanggil the power of habit. The power of habit ni, manusia jadi jahat kerana habit. Jahat ni repetition. So kalau orang tu asyik repeat benda jahat, itu jadi habit. Nak menyebabkan dia jadi baik, dia kena buat benda baik. Semoga jadi habit menyebabkan benda jahat tertinggal. Cerita ni untuk kita faham bahawa nak jadi baik, kena banyak buat benda baik. Lama-lama jahat tu akan hilang. Bukan terus jadi baik, jahat terus tinggal. Agak susah tuan-tuan. Mana ada manusia terus lompat daripada jahat jadi baik. Yang kita ni tak apalah, pasal dah lama baik dah. Kita ni dah lama praktik jadi soleh. Saya pun sekolah agama jahat banyak agak dulu tuan-tuan. Duduk sekolah agama dulu sejak pada tingkatan 3 sampai nak pergi Mesir lah. Duduk merokok ke tuan-tuan. Berapa lama nak jadi baik tu? Sebab nak berhenti rokok sayang, tok guru pun isap rokok agak. Ustaz-ustaz pun maburo juga, rokok strip juga. Kata, takkan aku nak berhenti, depa pun isap rokok. Tak maksum lah aku. Jadi cerita dia macam tu lah. So atas faktor tadi, bila berhenti, bila nak pergi Mesir, tu berhenti. Kenapa yang boleh berhenti? Sebab dia rasa bahawa nak try azam baru. Kebetulan pula jumpa fatwa, kata rokok yang haram ni rokok, dia panggil apa? Orang sini panggil tak? Rokok apa? Marlboro tu panggil rokok apa? Oh, sini tak ada orang isap rokok Marlboro Benson tu panggil rokok apa dah? Rokok street yang panggil. Street ke apa? Lupa ya. Cigarette lah. Secret. Gitulah, saya lupa kataan dia. Yang mereka duk sebut yang halal ni rokok daun ni. Rokok daun halal pasal ulama isap rokok daun. Rokok daun pula dia tak ada demai pada mereka. Jadi kita tolong orang kampung, orang bacuk, tanam terbekal makau. Jadi halal lah. Ada apa kata? Kalau tuan-tuan tengok fatwa pun, ada 2 buah negeri yang tak keluar fatwa rokok haram. Negeri mana tuan? Satu Kelantan. Kelantan tak ada rokok haram. Hak kedua adalah Kedah. Sebab Kedah memang budaya dia tok guru bisa rokok kan. Jadi saya belajar pada depa lah. Jadi berhenti bila? Berhenti sebab tak boleh hisap. Sebab tok guru kata rokok skrip ni salah. Rokok daun tak apa. Mesir tak ada rokok daun, tak ada. Jadi berhenti di situ. Bila berhenti di situ, cuba bayang nak jadi baik betul-betul berapa lama? Itu pun lama. Maka apa yang kita buat? Lupakan rokok, teringat benda lain. Lupakan rokok, teringat benda lain. Cuba bayang kita nak ubah habit itu sangat panjang. Yang ni yang kita kena bagi tahu ke orang. Allah Ta'ala ajak benda tepat dah, bahawa kalau orang tu jahat, jangan terus kita duk fokus jahat dia. Kita kena bagi pada dia, buat banyak benda baik. Buat banyak benda baik. Semua kejahatan kamu pelan-pelan hapus, pelan-pelan hilang.
Bila sahabat ni dengar ayat macam tu, dia jadi rasa Allah Ta'ala tak marah, Allah Ta'ala tak herdik dia. Dia ingat ayat yang turun, fahlik alaika, maka binasalah kamu. Dia ingat ayat tu akan turun. Rupanya dah, Allah suruh kuatkan sembahyang, jaga 5 waktu cukup, buat benda baik banyak, semoga kejahatan tu akan hilang. Dia dengar Nabi jawab gitu, dia terus kata ke Nabi, ya Rasulullah, alihada, benda ni untuk aku saja kah yang Allah Ta'ala bagi ni? Maka Nabi jawab, Nabi kata, li jami'i ummati kullihim, apa yang Tuhan bagi ni, Allah Ta'ala bagi ni bukan untuk kamu seorang ya, untuk semua manusia sekali. Siapa yang buat jahat, buat silap macam hang buat, Allah akan mengampunkan dengan syarat banyakkan solat, banyakkan buat benda baik. Tuan-tuan, inilah Islam, agama yang memberi harapan pada orang, tuan-tuan. Sebab tu orang hari ni duk takut nak jadi baik, sebab dia ingat jadi baik ni tak boleh langsung buat silap. Kita pun tak tahu sejak bila hari ni orang duk ajak kita buat silap tu tak boleh, sebab Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala murka kepada orang biadab, Allah Ta'ala ampun kepada orang maksiat. Ada beza tau orang maksiat dengan orang biadab. Biadab ni engkar, sombong, bongkak, takabur, itu yang Allah Ta'ala murka. Tapi untuk orang asi, yang repeat asi dia, buat dosa ulang balik pada Allah, buat dosa ulang balik pada Allah, yang tu ada ruang untuk balik padanya, dengan syarat dia tidak berbangga dengan dosa tu. Dia cuma ulang tu sebab lemah, tuan-tuan, sebab lemah. Sebab tu sahabat Nabi ada satu cerita menarik, tuan-tuan. Cerita seorang sahabat Nabi bernama Abu Mihjan. Abu Mihjan ni betul-betul trademark bahawa sahabat Nabi yang masih minum arak, lepas Nabi wafat pun masih minum arak, sampai Abu Bakar wafat pun masih minum arak, sampai zaman Umar pun masih minum arak. Tapi dia sahabat Nabi. Tak ada seorang pun di kalangan sahabat Nabi yang mengatakan hang ni tak masuk syurga, hang ni memang teruk, hang ni tak patutlah buat benda jahat gini, hang ni tak ramai yang kata gitu kat dia. Yang kata baliklah pada agama, bertaubatlah. Dia bertaubat, bukan dia tak bertaubat. Abu Mihjan bertaubat, bukan saja bertaubat, dia dah kena hukum pun dengan hukuman hudud 40 kali sebatan, dah kena dah. Tapi bila nampak putih arak, lupa semua dah. Cerita ni bukan nak kata kalau gitu kena minum arak balik, tu tak betul tu. Cerita ni nak bagi tahu, kata aku ni patut berhenti rokok dah, ustaz ni kata macam boleh pula dah, syap pula. Tak, bukan tu. Cerita ni nak bagi tahu orang yang masih jahat dan baik, Allah masih buka jalan untuk dia. Kenapa saya cerita bab ni? Di luar sana orang-orang teruk banyak, tapi dia tak dapat sentuhan orang-orang soleh dalam surau ni. Sebab orang soleh dalam surau ni diajar sifat eksklusif. Bukan tuan-tuan belajar tu tuan-tuan sendiri dah. Ada orang yang bagi tahu, kata kita ni kena tinggal maksiat, jangan duk kawan orang maksiat. Ada orang bawa cerita cerita apa? Cerita iblis pun, syaitan pun tak mau kawan dengan orang tak semayang. Dia tak pernah dengar cerita tu? Macam-macam pernah dengar cerita tu? Saya cakap Kedah ni faham tak? Faham tak? Cerita pasal bahawa ada seorang ni, dia tak semayang. Iblis pun, syaitan pun tak mau duduk dengan dia. Ceritanya adalah satu hari dia berjalan dengan satu orang. Jalan dengan orang ni, rupanya yang berjalan tu adalah syaitan. Dia menyamak jadi orang. Tiba-tiba orang ni kata, kawan ni kata, kamu tak semayang zuhur kan? Sebab tugas syaitan ni nak ganggu dia semayang zuhur. Sampai waktu zuhur, tengok dia tak semayang, dia tak solat. Maka syaitan ni pening, sudah, kawan ni tak solat kan? Sampai waktu zuhur, tengok dia tak solat. Sampai waktu asar, syaitan kata, kamu tak solat asar pula kan? Tak. Syaitan kata, kalau gitu aku tak mau kawan dengan hang. Pasal apa tak mau kawan dengan hang? Sebab kalau sekali bala turun, kalau ingat aku kena.
Tuan-tuan, cerita ni ada benarnya dan ada penjelasannya. Saya tak tahu lah cerita tu sahih ke tak, tapi yang saya nak bagi tahu bahawa kita tak boleh tinggal para ahli maksiat di luar sana, sebab mereka tunggu kita. Mereka nak cari ruang untuk baik dengan kita. Ingat, mereka tak teringinkan nak melangkah mai surah, tapi sebab judgement terlampau kuat, mereka tak berani mai. Sebab tu dalam satu kitab yang ditulis oleh Dr. A'id Abdullah Qarni, saya tak ingat tajuk di mana, cuma Dr. A'id ni dia terkenal dengan buku La Tahzan. Saya tak ingat dalam buku La Tahzan atau buku lain, tapi dia yang menulis satu cerita. Dia kata di Morocco, di Maghribi dulu ada ustaz duk mengajar apa? Mengajak bagi orang putih harapan. Pernah dengar tak pengajian kita dengar tu jadi putih harapan? Pernah tak? Dengar tu kata, aku pakai tak syurga dah. Kan? Contoh, makcik-makcik kan selalu dikenal kan, orang perempuan ni memang dah bagus dah, cuma satu yang menyebabkan dia masuk syurga, lawan suami. Makcik-makcik lawan suami dah. Tak usah mohong bini aku pun lawan aku, takkan makcik-makcik tak lawan. So dia musnahkan harapan orang-orang yang duk rasa macam tak ada harapan dah kami ni ustaz. Oh, saya ni dengan lelaki lawan hari-hari. Saya tak tahu ustaz, kalau saya tak boleh masuk syurga pun mungkin punca lawan suami ya. Saya nak tanya abang-abang, kok lawan tak abang-abang? Nak abang takut tu pasal ada sebelah. Nak cerita bahawa hari-hari bini lawan kita. Kalau bini tak lawan suami tu dayus, tahu tak? Faham tak ke tak faham? Kalau suami isteri tak lawan suami tu tak jadi, dia mesti lawan punya, dia mesti cari pasal punya, betul tak? Kecuali hak baru nikah 2 tahun lah, kalau 30 tahun punya experience, hari-hari lawan punya kan. So di situ kita nak kata apa? Nak kata bini kita ni tak layak masuk syurga. Dengar yang orang kata orang perempuan ni kebanyakan mereka suka lawan suami, tak ada can lah masuk syurga. Kalau dengar macam tu, agak-agak apa jadi? Itulah yang jadi pada orang di Maghribi. Tok Guru selalu, bukan Tok Guru, orang yang mengajak selalu beritahu, hampa susahlah kita ni semua nak masuk syurga payah, nak banding dengan orang dulu ibadah mereka hebat, kita ni payahlah masuk syurga. Pernah dengar ada ayat orang kata kita payah masuk syurga? Kita ni rasa macam nak duduk tepi Nabi tak apa layak lah, nak tiru Imam Syafi'i pun kita tak boleh, kita pun tak sederajat dengan ulama dulu. Ayat tu ayat pelemah ke ayat penguat? Ayat jadi kita rasa susah, payahlah aku ni. Kita pun ceritakan anak-anak kita pula, kalau ikut nampak jenis sembahyang subuh lambat ni, lambat lagi lah nak duduk tepi Nabi. Payahlah jenis sembahyang lambat-lambat ni, dekat-dekat maghrib baru sembahyang asar. Tak tahulah. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Neraka lah bagi orang yang sembahyang tapi lalai dalam sembahyangnya. Nampak tak? Ayat-ayat ni semua membunuh potensi kita untuk jadi lebih baik. Ayat-ayat ni lah sebenarnya menyebabkan orang duk rasa macam dia payah nak duduk tepi Nabi. Lepas tu bila saya mengajar, orang jarang bercakap tentang syurga. Orang banyak cakap tentang tak mau masuk neraka. Bila orang banyak cakap pasal tak mau masuk neraka, tak cakap pasal masuk syurga, semangat dia nak memburu syurga tak kuat. Dia cuma duk jaga jangan bagi masuk neraka. Lain macam ni lah orang masuk periksa, dia tak mau gagal dengan dia nak berjaya cemerlang. Beza tak? Beza. Hak tak mau gagal, dia kata cukup makan jadi lah, lepas ni. Hak nak cemerlang, tak boleh, kena strict, kena mengaji sungguh. Sekarang ni kebanyakan orang Islam fikir tak mau masuk neraka, syurga kelas berapa tak apa. Sedangkan syurga ada 8 pintu, bukan 7, 8. Kita boleh masuk ikut pintu yang kita nak. Macam-macam nak masuk pintu ikut mana? Ikut suka saya, dia depan. Dia depan, dia betul tak? Jarang orang aim dah. Saya ustaz pintu jihad, saya nampak dah cara saya ni, saya nak masuk pintu jihad. Ada orang kata ustaz saya ni kalau boleh nak masuk syurga ikut pintu sedekah, kerana saya rajin bagi sedekah. Ustaz saya kalau nak masuk syurga, saya nak masuk syurga ikut pintu rayyan, kerana saya rajin puasa. Ada tak benda tu orang pernah sebut?
Tak ada. Pintu syurga 8 pun kita tak tahu. Sebab kita terlalu fokus sangat pasal dosa, kesilapan, kejahatan. Nak bagi tahu Allah tak pernah murka dengan orang yang buat salah dan dosa. Jadi cerita kawan tadi yang dia duk kata dalam pengajian dia, payahlah kita masuk syurga, jauhlah kita pada Nabi, kita ni belum tentu berada dalam syurga Allah. Ya Allah, kami ni paling hampir dalam neraka. Kan? Dia pun baca balik syair. Syair apa? Syair Imam Syafi'i. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala narin jahim. Melayu dia, wahai Tuhan, ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Nampak? Akhir sekali duk rasa macam tak layak masuk syurga. Menyebabkan kuliah tu orang pakat kuih surut, bukan kuih ramai. Orang pakat keluar, pakat tak mau main kuliah. Jumpa mereka hak tak main kuliah dulu pernah main, sibuk minum arak, sibuk mencuri, sibuk dedah aurat. Bila tanya balik, hampa pasal apa yang buka aurat, pasal minum arak? Jawapan mereka, dah dengar semua yang ustaz tu kata kami tak layak masuk syurga, dah halang-halang nak masuk neraka, buat jahat terus. Dah halang-halang tak boleh masuk syurga, payah sangat, lebih baik kami buat dosa siap-siap. Dah tentu puas hati bila dosa banyak, masuk neraka pun puas hati. Tu dia. Inilah yang orang selalu dengar pasal Islam. Lepas tu kita kena cerita harapan. Tuan-tuan, saya ni banyak jumpa penyanyi. Kebetulan lah, jumpa dengan Amin Spring, tuan-tuan. Cik kenal Amin Spring ni? Di villa indah ini pernah menjadi saksi tamasya yang gemilang, suasana meriah. Tak dengar ke tu? Takkan baik pada kecil. Jadi bila Amin nyanyi lagu tu, Amin lah ni pun nampak dia kurang sikit dah dengan agama. Dia kurang dah, rambut dah panjang sikit, harap dia masih terus istiqamah lah, saya harap lah. Mudah-mudahan. Cuma mungkin dia ni balik dia, tak apalah, okey lah. Cuma masa dia main dengan program agama tu, nampak dia dekat, dia makin nak dengan Islam. Saya jumpa dengan Ali Ekspedisi. Ali Ekspedisi. Yang dulu orang panggil Ali Teror Rasa tu lah. Indah sinar sang surya, merdu irama sang bayu. Tak dengar tu? Keindahan wajahmu jadi sumber ilhamku, suaramu yang merdu. Apa sebut sama sikit? Cik, buat tak ingat. Jadi bila dia balik pada Islam, cerita mereka semua sama. Cerita mereka, rakan-rakan mereka yang main dakwah mereka, yang ajak mereka pada Islam, semua sebut satu ucapan, wahai ahli syurga, awak orang baik, Tuhan takkan nak nanya awak sebenarnya bagus. Katrina Rose kenal? Kat kalau tak kenal artis, saya balik ceramah malah hati tak kenal. Segan nak sebut. Kat ni ataupun Katrina Rose ni sekarang dah berlaku pakai tudung semua. Saya pernah forum dengan dia. Dia sebut satu benda. Dia kata, saya dulu memang tak pakai tudung, tapi tahu tak makcik-makcik, dia ceramah dalam satu program, tahu tak makcik-makcik, saya dulu mengaji sekolah agama Mahat Muhammad di Kelantan. Dia orang Kelantan, tapi saya tak pakai tudung. Kenapa makcik-makcik? Kata dia, sebab orang suka jah saya. Demo masuk neraka, rambut demo kena bakar, demo tak boleh masuk syurga, demo orang jahat. Dengar itu menyebabkan saya rasa tak apa, dah nak jahat-jahat terus. Dengar ceramah ya, tak pakai tudung, neraka tak pakai tudung. Siapa-siapa yang mendedahkan aurat dibakar dalam neraka. Saya kata, ustaz, saya dengar benda tu, saya tak peduli, lantak tak ada apa jadi. Tapi bila tercetus diri saya nak pakai tudung,
Saya pergi teman satu kawan, katanya teman kawan tu untuk beli tudung. Dia tak pakai tudung, kawan dia pakai tudung. Masa duk tunggu-tunggu kawan tu beli tudung, hak jurujual tu, sales girl tu kata, Kak Kat, marilah try tudung ni. Saya kata, saya tak pakai tudung, nak try buat apa? Alah, try je, nak tengok cantik ke tak. Dia pakai tudung. Tahu sales girl tu kata apa? Allah, Kak Kat, cantiknya. Kalau Kak Kat pakai ni, lagi bagus, lagi cantik. Dia kata sebab budak itu memuji saya simpan niat nak pakai tudung lepas tu. Kalau tak kurang pun cantik saya dengan pakai tudung. Ada ustaz puji Kat? Ada? Hantar surat ke Kat. Bukan daripada Cordova lah, hantar betul-betul lah daripada Malaysia tu dah. Hantar surat kan, kata Kat, kalau Kat pakai tudung, pelakunan Kat lagi real. Ada tak? Tak ada. Kebanyakan orang ambil sikap judge orang. Mereka ni tak betul. Jangan, hati-hati dengan dosa. Saya jumpa banyak orang. Lepas tu kalau tuan-tuan nampak saya pakai ni, saya pakai mari surah. Tapi kalau di luar saya tak pakai kepiah. Saya tak akan pakai baju-baju agama. Saya akan pakai baju Adidas, seluar Nike, tuan-tuan. Saya akan pakai Levi's. Sebab saya tak nak orang jauh dengan saya. Saya tak nak orang nampak takut nak masuk dengan saya. Walaupun ending dia tahu saya ustaz. Tapi untuk awal saya tak bagi nampak brand saya ustaz. Sebab saya nak tahu apa masalah dia. Bila jumpa semua, kebanyakan mereka baik. Mereka tak pernah jahat. Ada satu perempuan tu tak pakai tudung, mari jumpa dengan saya. Asalnya dia takutlah bila sebut ustaz. Tapi bila tengok saya pun relax, tak ada apa. Kalau ikut orang lain, orang kata, macam mana ustaz tu boleh duduk dengan perempuan tak pakai tudung? Kalaulah bala turun, kalingan ustaz-ustaz tu kena. Betul tak? Saya tak takut sebab saya tahu orang tu tak ada siapa nak engage, tak ada siapa nak dekat dengan mereka. Tonton di luar sana banyak perempuan-perempuan yang baik, cantik, cuma mereka tak dekat dengan agama pasal Pak Haji tak mengorak mereka. Betul tak? Biar tengok kau jauh, lawa juga budak ni, tapi tak boleh buat apa, tudung tak pakai, takut. Tak berani. Tu yang dapat pada orang-orang teruk. Kenapa orang masuk Islam teruk? Sebab dia dapat laki teruk. Dia dapat laki yang mengorak. Dia laki tu memang ahli maksiat, memang teruk lah. Tapi kalau dia dapat macam tu Haji, dapat macam Pak Haji, kan, janggut terletak, handsome pula. Cuba bayang kalau itu yang terjadi, nescaya ramai dah perempuan-perempuan ni masuk Islam. Jangan ceritalah pasal ustaz, depa ni bukan, depa ni payah ustaz masuk Islam. Tuan-tuan, agak-agak punca masuk Islam pasal apa? Kahwin lah. Cerita di tengah Cina ada 100,000 orang, 100 juta orang, 100,000 lah, 100 juta orang di tengah Cina orang Islam. Di tengah Cina yang kita tak perasan ada 100 juta orang Islam. Makna kalau fikir Cina Islam ni lebih ramai daripada Melayu Islam. Melayu Islam berapa orang? Rakyat Malaysia baru 30 juta. Hak Islam katalah let's say 20 juta. Depa 100 juta orang Islam. Ni yang main niaga mi tarik. Di Sereman tak ada mi tarik. Dia pegang, dia pusing-pusing tarik mi, tak ada. Tu semua daripada wilayah Islam. Saya pergi Cina hari tu pun ada urusan sikit. Bila nak makan makanan halal, dia buat mi tarik. Memang terkenal mi tarik ni adalah orang Islam. Mereka berbangsa Igur ataupun Vigur. Vigur ni siapa? Ceritanya adalah zaman dinasti Meng dulu, kerajaan Meng minta tolong Osmaniyah untuk bantu mereka perang. Osmaniyah hantar tentera Osmaniyah yang Islam ini, berbangsa Uyghur ini, mari ke Cina, bantu dinasti Meng dan menang. Kerajaan Meng bagi tanah, bagi rumah, bagi kemudahan kepada orang-orang Islam. Mereka tak balik dah, sebab mereka kata, duduk sini lah kot, sini dah okey dah. Mereka duduk di situ. Apa mereka buat? Laki-laki berkahwin dengan orang tempatan, cari orang Cina, kahwin campur, menyebabkan mereka menjadi Islam. Islam kebanyakannya tercipta dengan
perkahwinan. Tu Islam berkembang. Ustaz kenapa tak kahwin Cina? No lah, tunggu je. Tapi ceritanya adalah itu maksud dia. Betapa di luar sana orang nak kita raih mereka. Sebab mereka tak tahu jalan. Mereka tak tahu jalan pulang. Mereka duk cari nak balik ke mana. Nak langkah ke surau takut. Saya pergi penjara banyak kes lah. Saya tanyalah sebab bila pergi masuk, bukan masuk penjara pasal kena tangkap, pasal ceramah dengan salah faham. Bila pergi ceramah di penjara, ada saya pernah pergi bahagian perempuan, pernah pergi bahagian lelaki. Di Kajang tu bahagian perempuan. Saya pergi lah penjara. Habis ceramah, saya pun tanyalah, tengok muka kau tu baik-baik pakai tudung elok. Muka macam makcik-makcik masuk penjara. Lalu saya tanya, kau tu salah apa? Salah sikit Ustaz. Bunuh mak mertua. Saya kata, apa bunuh mak mertua tu? Apa cerita? Dia kata gini, dia tu tengah mengandung, mak mertua dia menyampah dia lama dah. Duk minta suami dia cerai, suami dia tak mau. Tapi sebab duk rumah mak mertua, hari suami tak ada, dia dah mengandung, mak mertua dia terajang dia. Duk terajang, dia terlupa diri, dia ambil pisau terus tikam mak mertua dia. Dia terlupa, terus tak tahu nak buat apa, menyerah diri ke polis, kena penjara. Itu punca dia. Orang gini yang salah ni. Dan mereka kata, Ustaz, setiap kali yang masuk penjara ni, kebiasaannya kalau mereka keluar, dia pakai repeat masuk balik. Pasal apa? Saya tanya warden, sebab apa? Sebab mereka ni di luar sana orang judge. Orang tak boleh terima. Yang boleh terima, rakan-rakan mereka dalam penjara. Semua welcome, selamat datang kembali. Tahu dah patah baliknya, tak ada hidup. Orang di luar sana tak bagi ruang. Mereka tengah nak jadi baik, orang judge mereka. Tak ada siapa welcoming mereka. Tak ada siapa kata tak apa, kalau salah kami ada. Besok orang kata apa? Jaga, dia tu bawa keluar penjara, kasut-kasut mahal, jangan duk pakai pergi surau. Itu yang menjadikan kita terfikir hari ini. Macam mana cara sebenarnya Islam kena ambil jalan. Kenapa saya cakap bab ni? Sebab kita tak nak kita duk rasa kita baik dan kita eksklusif. Hari ni saya cukup takut benda tu. Buka Facebook, tengok orang-orang yang ada agama bercakap bahasa mereka, duduk dengan kelompok mereka, duduk berbicara tentang cara mereka debat. Tuan-tuan tengok pening. Apa itu makna makrifat? Lawan dengan ma'ani. Tuan-tuan tak pening? Saya buka, kata tak mau aku keluar, tak mau ni bergaduh bab-bab ni, tak mau. Adakah Wahabi itu lebih tepat daripada Salafi? Salafi itu yang mana? Wahabi yang mana? Tuan-tuan, antara mazhab Syafi'i dengan Maliki, siapa paling benar? Tuan-tuan tak pening? Mereka bercakap benda tu. No, orang di luar sana semayang pun tak kerti. Ada pula bagi pandangan apa? Orang solat atas kursi tak sah. Duk fikir apa orang solat atas kursi tak sah? Orang tak solat belum buat lagi. Orang solat atas kursi tu kemudian kurang-kurangnya dia ada semangat nak solat. Sebab tu orang tanya saya, Ustaz, betul ke solat duduk atas kursi tak sah? Saya kata sah. Yang penting fattaqullaha mastata'tum, dirikanlah solat macam mana yang kamu mampu buat. Mampu rukuk, mampu sujud. Memang yang terbaik duduk di bawah, tapi dah tak mampu nak duduk di bawah sebab lengoh nak bersilau. Tak apa duduk atas kursi boleh. Yang tu tak payah debat. Yang patut debat, orang tak semayang di luar. Orang duduk debat pasal nak pergi jamak berapa dia punya marhalah. 2 marhalah tu berapa? Berapa tuan-tuan 2 marhalah? 90. Sini sampai Ampang sampai tak 90? Sampai? Saya tak sampai 70. Saya tengok 70 sampai. Tak ada jamak aku ni. 70. Orang pun bergaduh. Hang tak cukup ni syarat ni. Tak boleh jamak ni. Hang kena cukup 90. Tak boleh. Kalau kita bergaduh bab tu, orang di luar sana bukan saja tak jamak, depa tak jamak tak yah, jamak tak dan. Tak dan mayang. Tak yah mayang, tu jamak depa tuan-tuan. Sebab tu hari ni nak jadi baik adalah cari orang tidak baik,
untuk rasa bahawa dia perlu balik dengan agama. Cuma mungkin kita tak tahan perangai dia, tu ya. Tak apalah, yang tu tak apalah. Cuma yang kita rasa tahan dengan perangai dia. Anak-anak kita terutama. Makcik-makcik berapa anak? 4. Saya 13. Mesti tak percaya lah. Kata muda lagi takkan lebih pada aku. Saya 13. Ya ada saya bini 2. Bini 2 orang. Saya tak akan buang masa, tuan-tuan. Sebab siapa berbini seorang membazir, tuan-tuan. Sebab kota syariat bagi 4. Siapa tak guna 3 kota lagi, membazir. Membazir apa, tuan-tuan? Sahabat syaitan. Faham tak, tuan-tuan? Jadi nak cerita bahawa jadi bila saya tengok anak-anak saya nakal macam-macam macam orang, tapi saya yakin apa yang syariat ajar. Kok mana anak-anak nakal, pastikan solat cukup, pastikan mereka sentiasa buat baik. Depan kita nampak mereka sentiasa buat baik supaya jadi habit. Di belakang jangan cek. Saya dah kata dah pada isteri saya, jangan duk berani buka handset anak-anak chat, nanti nampak benda-benda pelik kita pening kepala. Tak payah. Kalau buka mesti jumpa ada gambar-gambar tak pakai baju, tak pakai seluar, tak payah buka baik-baik. Habis tu takkan nak biar abang. Tak biar. Yang penting depan kita hasanat lebih baik dia buat. Benda baik dia buat sungguh. Dia jaga sembahyang 5 waktu. Saya memang pastikan mereka solat berjemaah dengan saya. Saya ada di rumah, mereka akan solat berjemaah dengan saya. Subuh, maghrib, kalau saya tak ada kuliah, saya akan solat berjemaah. Ada masa saya pergi surau dan kebiasaan saya solat di rumah. Kenapa? Kalau saya sibuk jadi imam di surau dah ada imam, tapi di rumah saya tak dapat bagi tazkirah. Saya pegang yang tu ya. Ayah saya selalu buat kat saya macam tu. Ayah saya selalu sebut perkataan ni kat saya. Ayah percaya abang, abang budak baik. Di luar sana saya memang mangkak, tuan-tuan. Saya memang teruk. Saya sekolah agama. Sebab orang kata pasal apa ayah hantar sekolah agama? Pasal saya teruk. Saya masuk sekolah menengah, pagi-pagi saya tumbuk Cina, petang tumbuk India. Kan darah Melayu tu tak pernah pada tengok Cina dengan India. Tengah hari kacau nak darah orang. Tu bukan tekatan satu. Saya kata, ni kalau masuk Talimah ni ada potensi jadi program siri. Dia pun berhenti sekolah menengah, dia hantar sekolah agama. Sekolah agama saya pun tak baik sangat. Tapi 2 benda tu. Solat jemaah kami sentiasa jaga, dan kami sentiasa depan guru-guru kena buat baik. Belakang tu saya kira, saya memang lompat pergi konsert, tuan-tuan. Naik pagar-pagar lompat pergi konsert. Tengok konsert apa? FTG. Orang tak nak tengok konsert FTG ni. Freedom That's Gone, dengar dah. Silkhanas pernah dengar? Brain Dead, tuan-tuan tak nak dengar. Tuan-tuan zaman mana? Hell Amir jauh tu lah. Jadi wing tu saya nakal. Tapi sebab ayah saya pernah sebut benda ni banyak kali, sampai diusap kepala saya. Saya ni orang panggil di sekolah Zul Trash. Teruk, kan? Apa lagu trash saya tak dengar. Pergi Mesir tukar jadi Zul Janggut. Mari sini jadi Zul Pandan, pun aku tak faham. Saya ambil Zul Pandan, kalau Zul Pondan teruk. Jadi bila kita tengok keadaan dan suasana kita, betul lah, sebab ayah aku tak pernah judge aku. Sambil usap rambut, ayah percaya orang baik, walaupun lah hang nakal, tapi satu hari abang kan jadi orang baik. Ayah percaya hak tu. Hak tu mahal, tuan-tuan. Hak tu teriak, hak tu mengalir air mata. Berapa ramai mak-mak yang percaya anak dia dan kata, mak percaya hang tak akan calak marah keluarga, mak percaya hang orang baik, mak percaya satu hari hang akan jaga diri, hang tak akan buat benda pelik. Kalau dibuat juga, apa harus kita buat? Marah dia? Dah jadi. Dah jadi, kita kata apa? Tak apalah abang, dah silap-silap dah. Baikilah silap tu. InsyaAllah Tuhan sama. Abang jangan takutlah. Berapa banyak nada itu ada pada mak ayah yang baik? Tak ada. Kebanyakannya kita pergi ni main surah, orang tengok anak kita teruk, orang kata, harap mak main surah, nak macam setan. Sebab tu saya tak judge siapa-siapa. Saya ni banyak kelas muslimat. Makcik-makcik yang sudah pencen, main mengaji lah. Kuranglah buang minyak wanginya. Minyak angin selalu bawa. Tutur sikit lutut. Bila keluar pada kuliah, saya tengok mate dia tak pakai tudung. Ni, mate tak pakai tudung. Anak dia.
Tak kata tu. Saya tak tanya apa. Dia cerebak, minta maaf lah ustaz tu, anak tak pun nak dengar sikit. Dia memang macam tu. Tak apa makcik, tak ada apa. Saya tak kata apa pun. Kot-kot lah ustaz. Kan? Saya tak kata apa. Tapi nak cerita bahawa tak apa. Sebab mak dia dah nak jadi baik. Satu hari anak tu akan baik. Sebab tu betul ada satu pepatah kata, tidak ada anak nakal, tak ada anak derhaka. Yang ada ibu bapa yang tidak sabar. Itu ada. Mereka tak sabar. Saya pesan ke isteri saya, jangan doa benda tak betul, jangan marah, jangan tak bagi harapan. Sebut anak kita baik, sebut mak percaya, sebut umi yakin kamu boleh. Tak apalah silap kamu nanti, kamu perbaikilah. Dari kecil saya ajak, tumpah ayak tak marah. Kau perempuan kan suka beletiak kan. Tumpah ayak, aku dah hafal dah 2 kali 3 kali minum di dapur. Ya dia benda luar ni pasal apa? Ni sama perangai dengan pok hang. Tu dia. Sehingga kita kena tu, kita tak tahan tu. Jadi bila kita faham konsep yang ni, menyebabkan kita tahu bahawa di luar sana orang sedang buka tangan nak suruh kita ni bimbing mereka. Betul. Macam lagu tersebut, sambutlah tanganku kawan, aku sedang tenggelam, jurangnya apa macam mana? Sangat dalam, ramai yang telah kecundang. Saya bila nyanyi lagu tu, saya tak faham dulu. Dapat jumpa dengan research. Dia pun kata, Ustaz tahu tak lagu tu cerita pasal apa? Kan lagu tu kertas putih salju, ku corekkan kedukaanku, hitam dan kelabu adalah warna dalam hidupku. Tadi kata suka wing, mesti kena search kan. Dia kata, Ustaz lagu tu cerita pasal meniti titian siratul mustaqim. Ya ko? Dahsyat kan? Betul Ustaz. Tapi cuma orang tak faham lah, sebab masa nyanyi tu duduk headbanging, hak dengar pula mabuk. Tak faham apa. Tapi bila dia nyanyi satu balik, ni maksud dia. Maksud dia sambutlah tanganku. Yalah, kita nak lalu titian sirat Ustaz. Di hujung sana yang sambut kita amalan. Kawanku tu adalah amalan kita. Amy pula syarah lagu tu ke saya. Tuan-tuan, nak bagi faham, itu lah. Orang sedang tunggu kita untuk hulurkan tangan, tarik depan mai. Sebab tu saya selalu ajar, jumpa siapa pun senyum, pakai tudung ke tak pakai tudung ke, jahat ke baik ke, senyum. Sebab satu hari kita sedang istihad. Kalau anak ada masalah, pakcik dah, betul pakcik senyum kat hang, tak kenal tak apa. Tapi kalau apa-apa, hang nampak pakcik mai. Sebab kebanyakan orang dia akan lalui fasa nakal itu. Jangan harap dah semua orang baik pada kecil. Kalau budak tu baik pada kecil, dia masalah. Sebab dia hidup dengan orang, dia tak jadi orang. Dia tengok orang pelik, dia tengok kita minum berdiri, dia main, tu Haji, minum berdiri tak elok. Minum berdiri je pun. Kan? Dia rasa benda tu teruk sangat. Pasal bagi dia tak pernah buat silap. Maka kalau orang tak pernah buat silap, dia tak jadi orang. Dia jadi jas orang. Lepas tu saya bila cerita, saya kata saya ni ada masa saya akan menonton dengan anak-anak, tengok TV, tengok cerita. Ada satu kakak tu, sebab dia baik sangat, saya cerita lagu tu, dia kata apa? Dia kata, Ustaz, rumah Ustaz ada TV ya? Saya kata ada. Bakak tak ada TV. Uish, lebih solehah pada aku. Kau tak ada TV di rumah? Tak ada. Tu anak-anak kau tengok TV di mana? Saya tak benar kau Ustaz. Dia pun tak boleh tengok TV. Habis tu aktiviti harian baca Quran dan kami hanya menyanyikan lagu nasyid. Sudah, saya kata. Saya kata, ya, depan hang mungkin anak hang okey, tapi belakang dia akan cari hiburan lain. Jangan tuan-tuan. Kita hidup macam orang lain hidup, tapi bawa dia dekat dengan agama. Tak apa, kalau seandainya terpaksa bawa keluar pergi ke taman, bawalah. Ustaz, tak boleh Ustaz, taman banyak orang Cina lari pakai seluar pendek. Tak boleh Ustaz, mata tak boleh jaga. Nak buat kemah. Tuan-tuan, yang ni yang Imam Allahumma Muhammad Hamka ajar. Profesor Hamka, dia pernah pergi ke Amerika. Dia pergi ke California tak silap saya. Bila sampai ke Amerika, dia balik semula ke Indonesia. Anak murid dia tanya, Pak Kiai, di Amerika apa yang Pak Kiai lihat? Jawab Hamka, saya melihat benda-benda baik.
banyak kebaikan di Amerika. Pak Ken tak jumpa pelacur di Amerika. Nampak soalan tu? Pak Ken tak nampak pelacur di Amerika. Enggak nampak. Di Amerika semuanya okey. Enggak jumpa adanya orang menjadi pelacur. Mana mungkin Pak Kiai? Di Mekah pun ada pelacur. Takkan di Amerika enggak ada pelacur? Ni jawapan Hamka. Apa dia kata? Kalau kamu melihat satu benda itu dengan pandangan lalat, di tempat yang baik pun, di taman bunga yang indah pun kamu masuk, pasti kamu mencari tahi dan najis. Tapi kalau kamu melihat pandangan itu dengan pandangan lebah, masuklah ke tempat tidak enak pun, pasti kamu mencari bunga untuk menghisap madu. Faham tak tuan-tuan? Kalau kita pergi taman permainan, memang nak cari pohon Cina, memang cari. Tujuh tu cari. Tapi kalau kita bukan jenis cari tu, pergi taman mana pun kita nak buat benda yang betul, bukan kita nak buat benda dosa. Nampak tak? Benda ni susah orang nak ajak, tuan-tuan. Jadi sebab tu saya kata, jadilah orang duduk dalam kehidupan, insya-Allah. Buatlah perkara baik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita kekuatan, insya-Allah. Itu dah saya nak sebut pada malam ni. Saya tak mau panjang sebab tak mau langgar SOP. Sebab SOP dia sampai Isyak kan? Dia masuk Isyak kan? Nak terus lagi boleh berhenti. Saya ikut tuan-tuan tak boleh kuliah dah. Sebab dia bila boleh. Boleh sikit lagi. Boleh sikit lagi. Jadi maknanya di situlah maksud saya bahawa marilah kita jadi orang yang sentiasa jadi cahaya pada orang lain, terutama untuk family. Family kita yang belum tutup aurat, jangan judge dia, jangan jauhkan dia pada kita, jangan sentuh dosa dia. Kalau boleh melawak, yang dia buat silap tu. Contoh kan, kita ada adik yang belum pakai tudung, kalau kita boleh melawak, jangan tunjuk marah. Jangan sebab kita orang surau, kita pergi jumpa dia, aku tak mau cakap jenis tudung tak pakai tua nak mampus dah. Apa nak jadi orang-orang time ni semua pakai tudung, dia seorang je. Tak payah dah. Jangan judge dia. Yang penting kita kena jadi cahaya untuk dia. Tegurlah dia, tak apa. Jangan tegur dosa dia. Tegur dia, sihat ke? Okey ke? Time kita boleh melawak. Hang ni tua-tua tak pakai tudung. Kalau pakai tudung lawa ke? Lah dia tua-tua tak pakai tudung, rambut dah putih. Kalau boleh melawak, kita tak judge orang, tuan-tuan. Kita yang penting biar orang nampak kita ruang. Kalau nak balik, orang nampak kita. Sebab tu saya kata tadi, anak-anak jalan salah kok mana pun, dia nampak mak dengan ayah. Tak nak dia nampak orang lain. Macam sahabat Ansar tadi, kalau Nabi jenis tegah, Nabi jenis tak rakyat orang, dia tak akan berani singgah ke Nabi. Dia tak akan berani mari jumpa Nabi. Dia tak akan berani mari mengadu kepada Nabi. Dia tak akan berani. Tapi sebab dia tahu, dia kata sahabat Nabi ni, Nabi boleh terima ni, Nabi boleh maaf ni. Nabi maafkan sungguh, tuan. Bahkan ada cerita yang dahsyat disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Cerita ni, tuan-tuan, kita tak boleh terima, Nabi tak boleh terima. Apa dia? Ada seorang menangis di pintu masjid. Bila menangis tu, Omar jumpa dia. Omar masuk jumpa Nabi, Omar pula menangis. Omar kata, Rasulullah, kawan tu cerita dia dahsyat Rasulullah. Nabi kita masuk, panggil dia masuk. Dia pun masuk jumpa Nabi. Dia pun kata, Rasulullah, dhunubi akbar, dosaku besar Rasulullah. Nabi kata, dosa kamu besar ke? Keampunan Allah lebih besar. Dia jawab, sudah tentulah keampunan Allah besar. Cerita. Dia kata, Rasulullah, aku ni pencuri kain kapan. Di zaman dulu, kain kapan, kain mahal. Zaman law ni kain tak mahal, pasal banyak dah syarikat tekstil. Dulu antara profession pencuri, curi kain kapan. Lepas orang mati, masuk dalam kubur, mereka akan korek kubur tu, ambil kain kapan, londeh jenazah, bubuh balik, kain kapan ambil. Dia kata, aku ni curi kain kapan. Satu hari, pergi curi kain kapan seorang wanita Ansar. Wanita tu mati, muda lagi. Aku pun korek kubur malam tu, siang tu dia mati, aku korek kelok, tengok muda cantik. Aku londeh kain dia, Allah kata mengiurkan. Aku dah ambil kain dia nak melangkapi, nafsu mari. Kata, takkan nak biar saja. Berzina dengan jenazah tadi. Bila berzina dengan jenazah itu, Allah takdirkan jenazah itu bangkit berkata-kata, apa nak jadi kamu ni buat dosa, dah tinggalkan aku dalam keadaan telanjang menghadap Allah, kamu biarkan aku pula balik dengan dosa zina.
Punya takut dia lari pada tu, terus main jumpa Nabi. Agak-agak apa sifat Nabi? Nabi pun tak boleh terima, tuan-tuan. Nabi kata, wailaka ya rajul, celaka kamu ni, buat kerja tak patut buat, hang belah pada sini. Dia tak sebut belah gitulah, saya sebut kan. Hang keluar pada sini, tak mau tengok dah muka hang. Dia pun balik mengadu ke Allah, ya Allah, ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Bermunajat pada Allah 40 hari, dan dia berkata, ya Allah, kalau dosaku diampunkan, kabarkanlah kepada Nabi-Mu. Tapi kalau dosaku tak diampunkan, kau turunkanlah halilintar untuk membunuhku ya Allah, biar aku mati dalam keadaan tidak membawa balik dosa ini. Rupanya Allah ampunkan dosa dia, sampai Jibril mai jumpa Nabi. Jibril mai jumpa Nabi tu, Jibril terkata kat Nabi, ya Muhammad, Allah kirim salam kat hang. Oh, bahaya tu. Bila Allah kirim salam kat hang, ada benda tak kena. Hang ke ampun dosa, Allah Ta'ala ke ampun dosa? Jibril tanya. Allah Ta'ala ampun dosa. Bukan itu ada laki-laki yang berdosa, dia minta ampun pada Allah. Kenapa hang yang menghukum dia? Bukankah Allah yang akan mengampunkan dosa dia? Hang panggil dia balik kerana Allah telah mengampunkan dosa dia. Oh, tuan-tuan, siapa boleh terima kes tu? Kan? Ni tengah-tengah nak mengaji ni, Bilal hak duduk qomat pada kita tiap-tiap waktu. Bukan Bilal sinilah, Bilal tempat lain ni. Bisik ke Tok Imam, Tok Imam, malam saya teka nak Tok Imam, tak kena menampang dah. Kau ni dosa teruk kot. Tapi tak diambil tindakan oleh Nabi. Nabi pula mengkhabarkan pada Allah mengampunkan dosamu. Ceritanya, siapa boleh terima cerita itu? Tak ada siapa boleh terima. Teruk sangat di zaman itu. Tapi tetap Allah memberikan keampunan. Macam cerita yang berlaku kepada Nabi Ibrahim. Dan bila kita nak buat tidak adil pada orang tak Islam, tapi kena ingatlah, orang tak Islam tu tak ada agenda nak menghancurkan Islam lah. Hari ni kita kadang-kadang baik dengan orang tak Islam. Orang tak Islam ada agenda nak hancur kita, tu kita tak maulah. Tapi dia memang baik sungguh, cuma dia tidak Islam. Dia memang tak mau masuk Islam, tapi dia tak ada masalah dengan Islam. Itu kita kena layan baik. Zaman Nabi Ibrahim, kawan dia Majusi. Mari dalam keadaan tak ada tempat berteduh, nak masuk rumah Nabi Ibrahim nak berteduh. Nabi Ibrahim tanya, kamu agama apa? Aku Majusi. Oh, Majusi tak payah masuk sini lah, pergi tempat lain lah. Rupanya bila laki-laki itu pergi, Allah tegur Nabi Ibrahim. Kata, siapa yang jadikan dia? Hang ke aku? Jawab Nabi Ibrahim, hang. Setera dia syirik dengan aku, tidak menyembah aku, dia melakukan kemurkaan yang aku murka dekat dia, itu pun aku tak azab dia. Kamu, apa hak kamu nak kata dia tak layak duduk di rumah kamu, sedangkan aku mengizinkan dia duduk di bumi aku? Oh, tuan-tuan, cerita ni lah kita kena ambil betul-betul, tuan-tuan, supaya kita toleransi dengan semua orang. Sebab kita dulu pun nakal jahat. Ni bukan baik semua, betul tak? Kan? Macam-macam ni bukan dia mau pakai tudung petor. Dulu muda-muda tak pakai tudung pun kan. Rambut Marilyn Monroe lagi kan. Kan? Baju jenis tu hak kan. Tengah tu macam kerengga dak tu besar balik kan. Saya tahulah sebab saya balik kampung duk semak gamak-gamak lama. Tengok-tengok, oh makcik-makcik saya semua jenis tu. Kan? 36, 14. Macam tu. Kata, weh dahsyat ni. Tapi bila tengok dah berusia sikit, pakai tudung, pergi mengaji, itulah maknanya orang lain boleh bagi ruang pada kita balik. Pasal apa kita tak boleh bagi ruang pada orang lain untuk balik? Jadi kita buka lah jalan ni, insya-Allah. Mudah-mudahan orang di luar sana yang berdosa boleh balik. Tak apalah kalau kita tak boleh bersabar kerana mereka ni banyak sangat buat silap. Tak apa, cuma kita jangan ambil sikap bahawa orang ni tak baik, orang ni nakal, orang ni jahat. Berapa ramai yang berani panggil budak-budak tu mai sembang dengan kita. Adik nama apa? Kan? Adik buat kerja apa? Kan? Adik sekolah mana? Tak ada. Mereka tak pernah dapat teguran itu. Lepas tu saya ambil sikap mudah. Saya jumpa siapa pun saya senyum. Senyum ya. Kan? Sama ada dia kata saya gatal merenyam, ikut suka dia, tapi saya senyum. Senyum. Sebab saya tahu senyuman itu menyebabkan orang akan rasa bahawa satu hari kalau jadi apa-apa, aku nampak abang ni. Satu hari kalau jadi apa-apa, aku nampak tu haji ni. Satu hari kalau jadi apa-apa, dia ni ikut orang yang kau minta tolong sikit. Tu.
Kita pun bukan nak tolong seorang, kita akan buka pada orang lain juga untuk menolong. Sebab tu buang sifat eksklusif ni, jadilah inklusif, mudahkan orang untuk balik pada agama, insya-Allah. Saya rasa cukup sekadar itulah, insya-Allah. Saya pun tak mau panjang dah. Tuan-tuan nak terus lagi? Ha? Oh, nak terus lah, saya nak balik, tak larat. Jadi maknanya mudah-mudahan Allah bagi rahmat dan kebaikan apa kita bincang pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita sebut pada malam ni menjadikan kita faham hidup ini Islam bersifat inklusif, makna dia open, sang pendosa pun diterima, tambah orang-orang yang baik. Baru ni ada satu kawan ni nak cerita pasal kawan dia berjalan dengan Tok Guru Haji Hadi Awang. Boleh cerita? Sebab ni negeri Pakatan Harapan boleh. Dari bila dia berjalan dengan Tok Guru Haji Hadi, lalu di Bukit Bintang. Kawan ni buat report Tok Guru lah, macam cerita Hamka tadilah. Kata Tok Guru, sini banyak orang Arab. Orang Arab banyak duk buat kerja sini, mai sini. Tok Guru tak, oh bagus orang Arab banyak sini. Dia ingat Tok Guru tak faham. Tu ingat bila orang Arab mai sini okey kot. Tak, depa mai minum arak sini Tok Guru. Depa ni orang Arab tapi minum arak di sini. Tahu Tok Guru jawab apa? Tok kata bagus. Dia orang Islam, bagus. Dia minum arak tu dosa dia dengan Allah. Tapi bila dia orang Islam di sini, kurang-kurang apa-apa, dia bolehlah sampai Islam ke depan ni. Positif tak positif? Oh, positif. Walaupun peminum arak, tapi sebab masih Islam, dengan harapan kok terbuka mulut nak cerita Islam dekat orang-orang yang buat nakal situ. Sebab kalau tunggu kita pergi Bukit Bintang, kita tak pergi dah. Dia tak? Entah. Takkan lepas ni terus pergi Bukit Bintang? Kan? Jom. Kan? Kita tak dah. Kadang-kadang orang begitulah yang mungkin. Betul yang Nabi kata tu. Inna hadzal din la yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir. Ada masanya agama ini, orang yang menyebabkan agama ni menang dan orang bersama Islam adalah orang-orang jahat ni. Kena ingat tu. Hadis ni Nabi sebut ketika Razman ni dia tak Islam, dia masuk dalam satu perang, dia mati dalam perang tu. Orang kata Allah, Razman mati, Razman syahid. Nabi kata tak, dia tak syahid, dia memang tak Islam. Dia masuk perang tu lawan Quraisy kerana dia nak pertahankan kota Madinah. Dia orang Madinah, dia suka dengan kota Madinah, dia cinta kota Madinah, dia tak suka kota Madinah dijajah. Tapi dia tidak Islam. Nabi kata tak, dia tak masuk. Tapi Nabi kata ada masa Islam ni yang memenangkan dia orang-orang keji, orang-orang jahat, orang-orang nakal. Jadi jangan underestimate. Orang-orang nakal ni juga ada peranan untuk menyebabkan Islam berkembang. Cuma kena jadi orang yang sentiasa inklusif, bukan eksklusif. Cukup sekadar tu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan pada kita dan kerahmatan. Saya rasa cukup sekadar tu, dan mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita untuk melihat benda lebih baik. Dan di belakang sana tuan-tuan, saya macam biasalah, main mana pun saya akan buka sikit tabur lah untuk sekolah, untuk sumbangan. Saya duk buat video ni dan nak ajak tuan-tuan join saya di Facebook saya, Ustaz Zul Pandan. Di Facebook saya akan masuk video hari-hari. Di fanpage saya akan masuk video hari-hari. Kalau yang ada Telegram, boleh masuk ke Telegram saya, Ustaz Zul ID. Di situ saya bagi video motivasi hari-hari. Video yang ada kisah, ada story. Esok ni ada cerita tentang Datuk Muhammad Said. Ini jarang orang dengar. Bagaimana kemerdekaan akan jadi, tak jadi adalah berdasarkan persetujuan Datuk Muhammad Said ini. Cerita dia saya telah muatkan dalam video untuk esok. So kalau siapa join saya di Ustaz Zul Pandan, akan ada video tu esok, dan follow lah saya di situ, insya-Allah. Dan video tu saya buat hari-hari bersama dengan beberapa orang staff lah. So itu semua perlukan sikit dana lah, sebab dana untuk pastikan mereka dibayar gaji. Sebab saya tak boleh buat seorang. Kalau buat seorang mati saya, mana nak kuliah lagi, mana nak jaga 2 isteri lagi, tuan-tuan. Banyak benda. Jadi di situlah saya perlukan sikit dana. Kalau tuan-tuan dapat bagi sumbangan, sekaligus saya di sekolah untuk juga sumbangan bagi sekolah, insya-Allah. Ada tabung di belakang sana, tuan-tuan bagilah sumbangan. Tak banyak sikit, tak sikit banyak, insya-Allah. Terima kasih atas sumbangan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin.